بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang hormati Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini saya dan tuan-tuan dapat hadir bersama jemaah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan meridai kita dan menjauhkan kita daripada bala bencana, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Yang lepas kita dah sentuh yang rukun yang keenam, iaitu i'tidal. Semua dah faham dah. I'tidal semua dah betul lah, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan, yang ketujuh, rukun yang ketujuh, sujud. Sujud dengan tamak-ninah. Sujud dengan tamak-ninah. Oi, sujud ni tuan-tuan. Apa Allah kata? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Ini paling dahsyat sujud, tuan-tuan. So itu usaha untuk sujud pertama. Usaha untuk sujud. Kerana yang paling dibenci oleh iblis adalah orang yang sujud. Paling dibenci oleh iblis orang yang sujud, tuan-tuan. Orang yang sujud, bila kita sujud itu terkentut, terkencing-kencing, dia berlari bercabut. Dia paling tak suka orang sujud. Sebab apa? Sebab itu dia disuruh sujud, dia enggan sujud. Aba wastakbar. Bila Allah suruh sujud, dia enggan dan sombong. Tuan-tuan, ini dia. Sebab itu orang yang sujud paling dia tak suka. Tengok semua kepercayaan, tuan-tuan. Tengok semua kepercayaan yang dia kata itu agama, ada tak sujud dalam semayang dia, yang dia kata semayang, ada tak sujud? Tak jumpa, tuan-tuan. Tak jumpa. Sebab apa? Sebab ketua segala kesesatan, ketua segala agama yang sesat, ketua segala ajaran yang sesat, itu adalah iblis, tuan-tuan. Maka iblis tak akan cocok, tak akan bisik dekat telinga orang-orang tu, sujudlah, buat sujud, tak akan. Sebab itu semua kepercayaan, semua ajaran sesat, tak ada sujud. Islam saja yang ada sujud. Sebab apa? Sebab bos dia iblis. Bos dia iblis, memang pantang dia orang sujud, tuan-tuan. Ceklah, meniarap terus ada, sujud tak ada. Niarap terus tu ada. Sembahyang meniarap terus ada. Sujud yang seperti mana kita, itu tak ada. Letak dahi di bumi, itu tak ada, tuan-tuan. Islam saja. Itu hebatnya sujud, tuan-tuan. Sebab itu nikmat sujud ini luar biasa. Luar biasa. Apa dia? Salah satunya hikmahnya, ada satu urat di sini ni, dia akan mengalir darah itu di urat itu apabila kita sujud. Bila kita sujud, baru darah akan mengalir di urat itu. Bila darah itu mengalir di urat, maka akan tenang orang itu. Maka orang akan tenang orang itu, tuan-tuan. Seitu nak tenang, disuruh solat, sujud. Yang hati gelisah, gundah, gelana,
ditinggal dek makwa, mak janda, Allah, sujud. Ada rumah dia ikut ni masalahnya. Sujud tenang. Susah hati, banyak masalah apa ni, solat. Sujud tenang. Tuan-tuan, itu fungsi ni darah tu. Tuan-tuan, urat tu. Sujud baru mengalir darah. Urat ni kan kalau ada darah mengalir baru dia berfungsi. Itu urat ni macam elektrik. Dulu elektrik tu ikut urat lah Allah jadi ni. Kalau darah tak mengalir dia tidak berfungsi. Tuan-tuan, Allah disyaratkan sujud itu dengan anggota yang tertentu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, ala jabhati wa asyara bi yadi ala anfihi wa yadaini wa rukbataini batrafil qadamain." Hadis ni yang diriwayatkan oleh semua, muttafaqun alaih. Saya Rasulullah kata, aku perintahkan melakukan sujud tu dengan 7 tulang, 7 anggota. Sujud ni paling susah sekali. Dalam perbuatan solat, sujud paling susah sekali sebenarnya. Sebab dia ada 7 anggota yang perlu kita sempurnakan. Pertama apa? Dahi. Pertama dahi. Rasulullah dalam hadis ni Rasulullah sambil tunjukkan sekali dahi dan hidung. Dahi dan hidung. Dalam mazhab Syafi'i, hidung ni sunat, kena lantai. Kontrak dia begitu. Dia boleh tengok orang belakang. Itu sunat, kena lantai, besok itu sunat. Tapi rukunnya pertama dahi. Kedua, 2 belah tangan. Ni 2 belah tangan ni. Kemudiannya 2 lutut. 1, 2, 3, 2 lutut. 4, 5, 2 lutut. Dan kedua telapak kaki. Kedua ujung kaki, atraful qadamain, ujung telapak kaki. Ni jari ni. Ni jari. Dalam mazhab Syafi'i, hendaklah jari-jari itu semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Bagian jari kaki tadi itu semuanya berdiri. Tuan-tuan, semuanya berdiri. 10 jari, 10 tu berdiri. 10 tu berdiri. Tuan-tuan, nanti kita tunjuk satu-satu. Pertama, apa dia? Dahi. Dahi mana dahi? Kawasan dahi bermula daripada umbun-umbun, dari penuh umbun sampai ke ujung, tarik ke bawah sebelum kening. Ini namanya dahi. Ini dia namanya dahi. Tuan-tuan, depan ni dahi. Itu namanya dahi. Jadi nak tengah ke, nak tepi ke nak ke tepi gini pun boleh. Nak sujud tepi, nak kenakan tepi sini ke je. Boleh, asal dahi. Asal namanya dahi, tuan-tuan. Jadi sembahyang kena buka. Orang pakai seban ke, orang pakai telekung ke, orang pakai tudung ke, kena buka dahi ni. Sikit pun sudah memadai. Sedikit dari bahagian dahi itu dah kena pada lantai sudah memadai. Bukan keseluruhan, bukan mesti syaratnya keseluruhan dahi. Tak. Sedikit saja, yang penting dia dahi, kena lantai, sudah memadai. Tuan-tuan. Jadi jangan ditutup begitu. Pakai songkok tapi tutup habis gitu. Kalau tak semayang tak apa. Semayang tarik ke belakang. Orang perempuan pakai telekung, pakai tudung, pakai scarf, jangan ditutup sampai ke dahi scarf tu.
Ada. Ni tak nampak, ni tak ada lah agaknya. Kan? Ada. Dia bukan pahaman dia. Scarf dia tarik sampai ke kening ni. Dia pakai scarf. Di mana sembahyang ni tu? Ha? Sebab kena tak boleh berlapik. Ini semua tak boleh berlapik dah dahi ni. Tuan-tuan. Jadi kalau terbuka tertutup buka. Buka kan dia. Kena dahi. Lantai itu kena dahi. Boleh. Berapa kuat? Paling kurang pun kalau letak kapas tekanan itu kemek kapas tu. Tu paling kurang tekanan dahi itu. Kalau letak kapas tu menurun. Itu paling kurang. Afdalnya semakin kuat ditekan semakin afdal dan semakin sunat. Dahi itu. Makin kuat tekan makin sunat hukumnya. Tuan-tuan. Kenapa sunat hukumnya? Ada syarat. Sebab makin kita tekan, kita hendaklah rasa semakin tawaduk, semakin rendah diri, hina kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syaratnya. Tapi kalau tekan, genye-genye, biar nak hitam dahi, tak boleh pakai. Itu bukan sunat namanya. Malah dia sunat dia sujud itu tak ikhlas, bukan kerana Allah. Rupanya sujud nak hitam dahi. Tu lama tu. Tekan tu. Wah, kau sekali hitam. Betul. Orang alim tu. Apa tu? Hitam dahi dia, hitam. Senang macam itu nak tahu orang alim, orang baik hitamkan dahi aja lah macam itu. Senanglah hidupnya. Bukan itu syaratnya. Tuan-tuan. Jangan bukan itu. Jadi sebab itu orang hitam dahi ni pun jangan action sangat. Kadang-kadang dia menjadikan kita takabur, sombong. Orang nampak aku hitam dahi baru dia tahu aku ni orang alim. Bilal ni imam. Baru kata tahu aku orang alim. Nampak dahi hitam. Baik-baik, kalau agak tak boleh jaga hati, buang hitam tu. Hati ni susah nak jaga. Buang hitam tu. Memang orang yang tahu, orang yang kuat sujud. Tuan-tuan. Tapi kalau hati ni rasa macam tak berapa, tak selesa macam tak boleh jaga hati ni buanglah. Gini lah ke mana-mana pun. Sebab apa? Macam tak, hati tak boleh jaga. Bukan senang tuan-tuan nak jaga hati. Bukan senang. Susah. Nanti ni orang hebat ni, orang kata dahi hitam. Takkan kau tak percaya? Kau tengok tu Pak Haji dahi hitam. Takkan cakap dia bohong. Kita pun dah lain macam dah. Payah. Tuan-tuan. Ni susah. Dia sebenarnya pasal orang yang berkulit macam saya ni memang mudah. Sebab orang kulit hitam dia halus. Orang yang kulit hitam halus kulitnya. Makin hitam makin halus kulitnya. Sebab itu dia mudah hitam. Sebab itu orang yang kulit putih payah nak hitam. Payah memang. Tapi orang yang kulit hitam macam saya mudah. Sebab kulitnya halus. Makin hitam makin halus. Sebab itu untung siapa yang dapat saya. Isteri saya lah. Yang lain dia menangis langau. Tak dapat dah. Cuma yang belum kahwin, sampai mati tak kahwin mungkin boleh dapat. Itu pasal syarat dia gitu. Syarat dia gitu. Orang yang perempuan dengan orang lelaki tak ada jodoh di muka bumi ni masa dia hidup, nanti di akhirat dia dapat jodoh. Allah tak zalim. Malah Allah suruh pilih, engkau nak siapa dulu masa dekat dunia? Pasangan kau. Dia kata, saya dah geram lama dengan Ustaz Azmi. Dapat. Tapi di akhirat nanti syaratnya dia memang tak pernah kahwin. Tak nak kahwin. Tapi dekat dunia tak boleh, tak sempat lambat. Orang dah kebahas saya, contoh gitu. Maksudnya Allah tak zalim tau, tuan-tuan. Dia punya hebat, dia boleh suruh pilih. Mana kau suka? Mana kau suka? Ya, masa dekat dunia dia tak ada jodoh. Jodoh mana kita tahu? Tuan-tuan. Ni nak cerita dahi sebenarnya, bukan nak cerita bab jodoh. Apa cerita gitu? Okey dah, dahi. Kena dahi. Jadi sebab itu tak boleh berlapik. Nanti saya terang terus dulu satu-satu lah. Nanti baru saya tunjuk lah. Panjang cerita dia ni.
Kemudiannya dua tangan. Dua tangan ni. Ini dua tangan ni. Sunat jari ini bila sujud dirapatkan. Dulu dah cerita masa rakaat sunat dibukakan. Bila sujud sunat rapat jari-jari. Dan semuanya ni menghadap ke arah kiblat. Semua jari tangan ni semua menghadap arah kiblat. Tuan-tuan, jangan dia begini kan. Ada yang sujud begini kan. Gini. Jari sunat begitu, menghadap arah kiblat. Ni semua menghadap arah kiblat. Letak di situ. Letak. Tuan-tuan. Dan sunat mengangkat siku. Sunat mengangkat siku. Letak ni wajib. Letak tangan ni wajib di lantai. Tapi angkat siku tu sunat. Lelaki sunat buka, perempuan angkat siku tapi dirusuk. Bukan siku di lantai. Bukan siku di lantai. Itu Rasulullah sahabat kata Rasulullah bila sujud sampai nampak putihnya ketiaknya, sampai nampak putih ketiak. Maksudnya dia buka betul. Sampai nampak putih ketiak Rasulullah SAW. Jadi satu Rasulullah angkat sikunya. Satu ketiak Rasulullah putih. Cuba tengok ketiak masing-masing. Maksudnya tak sunnah lah tu kita. Sebab tak putih. Nak ceritanya Rasulullah punya kebersihan luar biasa. Tahap maksimum menjaga kebersihan, keterampilan. Tahap maksimum tuan-tuan. Ni Rasulullah. Itu dia jaga keterampilan dia tu bukan sebab kaya. Rasulullah tak kaya, tapi smart keterampilannya. Ini dah miskin, dihinakan lagi badan dia. Itu yang saya tak faham. Miskin bukan syarat menghinakan diri. Biar buruk tapi kemas. Bukan mesti baru, tapi dah lah buruk. Allah. Datang surau tak bergosok baju. Mana? Iron ada berapa? Ada 3 iron di rumah. Itu namanya pemalas, pengotor. Geram aku. Jadi orang rumah suruh gosok. Sebab Rasulullah tu bukan begitu. Jangan cakap ini zuhud. Jangan. Pembohong lah tu. Pembohong. Tuan-tuan. Sebab Rasulullah sangat menjaga keterampilan. Itu ceritanya. Angkat begitu. Tapi Rasulullah sentiasa dia menjadi imam. Sebab itu dia sampai nampak. Kalau solat sunat tu nampak. Tuan-tuan, ni kita kalau berjemaah janganlah buat macam gitu nanti. Ustaz kata suruh buka. Masing-masing lepas ni isyak buka semua begitu. Hantar kau. Bukan begitu maksudnya. Bila berjemaah dah lain. Sekadar mana yang boleh saja. Sebab kita rapat jemaah. Tapi siku tetap angkat. Itu tuan-tuan. Pernah nampak tak orang sujud begitu? Pernah nampak? Siku di bawah. Kadang sedih, tuan-tuan, saya sedih kita tengok. Pasal yang buat tu bukan budak 7 tahun. Yang buat itu budak 70 tahun. Siku dekat bawah. Maksudnya dia tak belajar lah tu. Tak belajar lah. Dia ikut-ikut aja. Tu Rasulullah kata makruh ni. Meletakkan siku di bawah. Siku di bawah makruh. Jangan kamu sujud seperti mana anjing duduk. Kata Rasulullah. Anjing duduk macam mana? Siku letak bawah. Tak percaya tengok. Anjing, kucing macam mana dia duduk. Dia kalau duduk gitu. Wa'iyuzubillah min zalik. So itu kita sunat angkat siku. Tangan wajib. Siku angkat sunat. Jari rapat sunat. Menghadap arah kiblat sunat. Begitu. Okey. 2 tangan dah selesai. Kalau tak ada tangan tak payah curi tangan orang, tak payah tanyalah. Satu je lah apa. Kalau dua-dua tak ada, dah lah. Jangan ditanya lagi, dah memang tak ada tangan. Jangan takkan nak ambil tangan orang letak situ. Ini cerita jangan ada tangan. Ada kadang-kadang tanya tak tahulah nak menguji ke, nak apa ke. Kalau tangan tak ada macam ustaz, mana nak letak? Dah tangan tak ada, takkan nak ambil tangan orang. Ya sudahlah. Tangan tak ada. Yang ni cerita ni yang ada tangan. Aduh. Ada je persoalan tu kadang. Kemudiannya 2 lutut.
dua lutut. Dua lutut tu kena lantai. Dua lutut tu kena lantai, bukan terangkat lutut tu. Bukan terangkat. Lutut tu kena lantai. Ini semua insya-Allah betul. Kemudiannya atrafil qadamain, ujung-ujung jari. Mazhab Syafi'i dalam jari, dalam bagian dalam jari tangan kaki, nanti saya tunjuk. Bagian jari, bagian dalam. Bagian dalam maksudnya ini jari kuku jari saya yang dalam ni, yang kenalah lantai. Yang kena lantai. Berdiri semuanya berdiri kena lantai. Jadi dia maksudnya kena tekan sedikit sebenarnya. Kena tekan sedikit. Baru 10 tu kena. Kalau tak tekan memanglah tak kena. Jari kelingking kita ni, jari kelingking kaki kita ni, cuba tengok jari kelingking, tuan-tuan. Dia memang pendek kan? Dia memang pendek. Ibu jari lebih ke depan. Ibu jari kaki lebih ke depan, tak sama macam ibu jari tangan. Ibu jari kaki lebih ke depan, tuan-tuan. Sebab itu ibu jari kaki itu hendaklah dilipat sedikit, maka semua jari-jari itu nanti semuanya akan kena. Kecuali orang yang sedikit aja kecacatan yang mungkin luar biasa. Jari dia jauh sikit, ibu jari jari kelingking dia jauh sikit, itu tak kena lah. Kalau normal semua boleh kena. Yang buat tak kena sebab salah buat. Salah buat, tuan-tuan. Okey, saya tunjuk satu-satu. Ni dah azan belum ni? Belum. Sikit lagi. 5 minit lagi. Pakai cermin mata buka. Cermin mata mahal, patah nanti. Pasal kita nak tekan nanti kalau kena cermin mata dia akan terganggu. Situ jadi kalau ada cermin mata tak boleh tekan kuat. Tadi kan ceritanya sunat ni tekan kuat. Tuan-tuan, kalau sakat gitu boleh lah. Sekarang kita nak kuat. Okey. Pastikan ni jangan terngurup. Jangan begitu. Buka. Kena tarik sikit. Tarik sikit. Kita dalam keadaan iktidal. Sujud. Pertama, letak lutut dulu bila turun. Letak lutut dulu. Kemudiannya letak tangan. Mana letak tangan? Letak sini. Mesti sama ni. Lutut dengan tangan ni sama. Sama. Letak. Baru turun kepala. Tangan ini mesti sebelah pipi. Selari dengan bahu. Bila lutut sama, dia akan sama dengan bahu. Bila sama dengan lutut. Tuan-tuan. Begitu. Ni yang sebelah depan, pandangan depan. Tuan-tuan, ni pandangan depan. Ada orang dia menikus. Ada tak? Pernah jumpa? Itu orang panggil menikus. Dia punya begitu. Begitu. Tak selari ni. Sama. Sama. Dan hendaklah tengok saya punya perut macam mana. Perut saya mesti memulat. Bila sujud mesti memulat. Ada orang sujud dia pergi jauh ni. Ini bukan sujud. Sebab perut ni tak memulat, melepeh. Tekanan yang disuruh sunat tu tekan kuat itu, dia datang sebenarnya daripada kaki naik ke arah badan sampai ke kepala, sampai ke dahi. Itu yang sunat. Kalau kita jauh, kita akan tekan menggunakan kepala. Kita akan tekan menggunakan kepala. Tuan-tuan, tak betul. Kalau kita dekat begini, bulat begini, tekanan tu datang daripada kaki naik sampai ke dahi. Itu tekanan tu. Tuan-tuan,
baru kita rasakan betul-betul rasa satu badan ini rasa hina depan Allah Ta'ala, rasa rendah diri dengan Allah Ta'ala. Seluruh badan ni bawa sampai ke dahi, sampai ke dahi. Itu maksudnya. Kalau melepeh, kita gunakan tengkuk menekan. Tak betul. Pernah nampak kan orang sujud macam itu? Zoom dia ambil jauh gitu. Mana sujud macam itu? Okey, ini pandangan depan. Okey, pandangan belakang. Minta maaf saya tonggeng sikit. Semua orang belakang tak ada anak dara Tak ada kan? Macam mana saya punya kaki tengok? Saya punya kaki boleh letak semua 10. Saya boleh letak 10 jari kaki saya boleh letak di atas lantai. Tuan-tuan, apa kesilapan yang selalu orang buat? Dia sujud macam gini. Nampak tak saya buat? Dia gunakan ibu jari sahaja. Begini. Ini ramai yang sujud macam ini. Sedangkan kena 10 jari tadi cakap cerita. Bukan ibu jari je. Tapi bila dia tekankan guna ibu jari sahaja, kesengat gitu, 8 jari semua tak kena. 2 jari je kena. Ibu jari saja. Ini yang masalah ni. Sedangkan syarat dia seluruh ujung jari. 10 jari tu kena di lantai. Tuan-tuan, bukan 2 jari je. Azan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi itu kaedah sujud yang betul, tuan-tuan. Ingat tu, rukun tu. Tak cukup satu anggota sujud, tak sah sujud. Tak sah sujud, tak sah solat. Tak sah solat. Yang kita risau, imam yang salah tu risau betul gitu. Tengok imam, alamak sujud macam mana kaki. Kadang-kadang nak cepat sangat. Kaki sebelah aja. Nak cepat. Ramai macam tu. Kaki sebelah aja letak. Dia sujud. Dia sujud gini kan. Sujud. Dia bangun antara duduk. Dia sujud. Duduk balik. Terus bangun. Kaki sebelah aja letak. Kaki sebelah lagi ni tak sempat nak letak. Dia dah bangun dah. Sebab apa? Sujud cepat sangat. Hanya nak cepat. Itu biasa tu. Itu biasa. Kadang tak lepas, memang tak lepas. Kadang. Begitu lagi. Belum letak betul sebelah. Dia dah bangun dah. Kacau. Kalau imam buat gitu, habis kita. Mufarakah lah kita. Masa bila cepat biasa? Solat apa? Solat tarawih Situ saya kata berhati-hati solat. Kalau nak buat betul-betul. Tak nak buat tak payah. Kalau nak buat betul-betul solat. Sungguh-sungguh. Aku cukup betul pun tak. Rukun pun tak ni. Habis. Tak payah. Tak sembahyang lah. Tengok bola lagi bagus. Nak sembahyang betul-betul. Ini rubu. Sujud pun kaki tak letak lagi, dah bangun lagi. Mana tuan-tuan? Tu kena tengok betul-betul. Kenapa? Hati. Sebab apa? Solat. Namanya solat. Satu rukun, satu anggota sujud, tak betul, tak sah sujud. So saya kata sujud ini perbuatan solat yang paling susah. Sebab apa? Paling banyak syaratnya. Berbeza iktidal, berbeza rukuk, berbeza berdiri, sujud paling banyak. Dan ramai yang tak betul. Yang sunat ditinggalkan kita boleh tahan lagi lah. Tadi yang lutut, yang tangan buka ke jari buka, okey kita itu dia maksudnya sebenarnya kebiasaan dia mungkin tak ni. Tapi kalau kaki terangkat, jari tak kena, ibu jari aja. Tuan-tuan, susah saya katakan buat uji kaji. Tengok orang solat. Tengok macam mana orang biasa yang saya tunjuk tadi. Begini ibu jari aja. Bila letak macam itu memang tak boleh kena lah 10 yang lain. Cuba letak macam saya betul-betul, tegak betul. Boleh kena 10. Kalaupun keras, jari itu keras, tak biasa keras, boleh juga ujung-ujung pun kena juga.
jangan bimbang. Tapi bila disengitkan, memang tak kena. Tak boleh kena. Habis. Macam mana? Sebab sujud pada dia, dahi dia letak sudah. Tangan letak bawah sudah. Lutut letak sudah. Dia tak tahu yang jari kaki ni. Macam mana? Ya Allah, tuan-tuan. Mana tu? Itu kadang-kadang sujud pun main-main. Songkok jatuh. Songkok jatuh. Dia target lama dah ni. Nanti kau. Dia masa itu dia memang nunggu tu. Nanti kau. Allah kata imam dia, Allah. Dia gini boleh gini tu. Bangun tu boleh terletak balik tu. Punya terror semayang. Macam mana semayang masa tu? Tuan-tuan dia macam main-main. Kita yang sebelah pun tengok. Tadi jatuh. Ni dah tak ada dah songkok. Dah dekat kepala dia dah. Macam mana dia sujud tu agak-agak? Bukan ni. Dia boleh gesel boleh tak. Kita pun tak tahulah macam mana sujud dia. Mana sembahyang macam itu tu? Aduh. Jadi sebab sembahyang tu dianggap mudah sangat, terlalu mudah sangat. Memang mudah tapi bukan dimudah-mudahkan. Tuan-tuan, bukan dimudah-mudahkan. Sunat hidung ni. Kalau tak letak hidung, kalau orang yang pakai seluar, memang boleh nampak orang belakang. Itu boleh tahu orang belakang. Lambat kau sujud tadi. Macam nampak? Rupanya dia letak kepala je. Hidung tak letak memang boleh nampak belakang lah. Boleh nampak belakang lah. So itu sujud, hidung ni kena letak juga. Tuan-tuan. Jadi apa pun walaupun tujuh syarat ni, tapi yang paling utama itu adalah dahi. So itu tangan tak ada tak apa, boleh sujud. Kaki tak ada tak apa, boleh sujud. Kepala tak ada, mati ya. Tak ada sujud. Itu dahi, tuan-tuan. Selagi boleh letak dahi, selagi itu dia kena sujud. Selagi dahi boleh ke lantai, selagi itu dia kena sujud. Betul-betul. Kecuali tak boleh letak ke lantai saja dahi itu, barulah dia tidak sujud yang sebenar. Orang yang duduk atas kerusi, yang tak boleh turun ke bawah, itu maksudnya dahi tak boleh letak lantai. Tapi selagi dahi boleh letak lantai, selagi itu dia kena letak lantai dia. Tuan-tuan, ini mudah-mudahan semua sihat, tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya sampai kita akhir ayat, kita mampu untuk letakkan dahi kita ke lantai, tuan-tuan. Allah. So itu jangan ada yang lapik. Yang lain semua boleh berlapik. Semua anggota semua boleh dilapik. 7 tadi tu, 6 anggota semua boleh berlapik. Kecuali dahi tidak boleh berlapik, mesti terbuka. Lutut kalau tak berlapik kita lubangkan, kacau kita. Semua benda kena lubang. Pakai jubah kena lubangkan, pakai seluar kena lubangkan. Tengok Allah Maha hebat, tuan-tuan. Dia nak mudahkan kita. Tak payah. Kalau tak letih kita. Semua beli jin apa kena lubangkan. Mahal tu Levi's, kena lubangkan lutut. Sebab apa? Nak disembayang. Allah tidak zalim, tuan-tuan. Tengok. Tangan sejuk. Pakai sarung tangan boleh. Tak ada masalah. Lapik. Pakai sarung tangan boleh. Kecuali dalam ihram aja tak boleh. Tak ada ihram kita boleh pakai sarung tangan. Sejuk subuh datang, sejuk menggigit, pakai sarung tangan. Sekali-sekali datang subuh memang sejuk. Kalau selalu dia tak sejuk sangat. Sekali-sekali. Sejuk dia kata, tak apalah kita tengok aje, tak apalah. Subuh memang sejuk kita kata. Subuh memang sejuk. Jangan peli, memanglah sekali-sekali datang subuh, memang sejuk. Jangan gitu. Kan? Tak boleh tak? Boleh. Tetap. Orang perempuan telekong yang dulu pernah soal kan, kita terlapik kan telekong tu kita jadi letak tapak tangan ni di atas telekong. Boleh. Tak ada masalah, boleh. Kaki sejuk pakai stokin, boleh. Abang pakai stokin, boleh, tak ada masalah. Yang penting maksudnya jari itu boleh berbentuk bila sujud. So, itu boleh pakai stokin yang begitu. Tapi kasut tak boleh. Kenapa kasut tak boleh? Sebab kasut dia tidak boleh membentuk jari itu. Kasut tidak boleh membentuk jari. So itu dia tak boleh. Kena buka. Kalau tidak, semua pakai kasut ni saya rasa. Semua bos memang pakai kasut semualah.
Sebab tak boleh, letak dekat luar. Tuan-tuan. Soket boleh. Sebab apa? Dia boleh membentuk jari ini. Tapi dahi tak boleh. Secantik mana pun kau punya dahi, bila menghadap Allah, kena tunjukkan ni. Tuan-tuan, inilah dahi aku ya Allah. Yang kau nak tulis ahlul jannah ke, ahlun nar ke, di sinilah. Tuan-tuan. Kan ada satu murid, seorang murid, dia nampak tok guru dia dekat dahi tertulis ahlun nar. Murid nampak tok guru, punya hebat murid tu. Maksudnya hebat murid sebab dia nampak tok guru dia mengajar ni, tertulis dah ahlun nar. Besok dia tak datang. Tok guru dia tanya mana ni, tak datang. Akhirnya tok guru pergi rumah dia ziarah. Kenapa tak datang belajar? Dia kata macam mana saya nak belajar dengan tok guru? Tok guru lagi neraka. Macam mana saya nak belajar? Saya nak belajar dengan orang ahli neraka. Kata tok guru dia kata, betul aku ahli neraka. Tapi aku tidak pernah putus asa bahawa Allah boleh mengubah diri aku menjadi ahli syurga. Sampailah dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, anak murid tadi tu datang, tengok ziarah, tengok dari dia dah bertukar ahlul jannah dah. Menyesal dia. Sebab apa? Sebab tak belajar dulu dengan tok guru ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak saya ahlun nar, kalau tuan-tuan besok tak datang, saya tak marah. Saya tak marah. Maksudnya hebatlah, maksudnya kalau lah murid boleh nampak itu hebat. Tapi ilmu itu tidak bergantung pada siapa yang bercakap. Apa yang dia cakap, yang itu yang kita nak ambil. Kalau bergantung siapa yang bercakap, saya pun tak nak jumpa tuan-tuan, tuan-tuan pun tak nak jumpa saya. Tuan-tuan, sebab apa? Kita huru-hara memang hidup. Kena buka dahi ni. Apa pun tetap kena terbuka dahi. Itu yang dulu ada soal tu kan. Jangan ada yang berlapik. Berlapik tu syaratnya iaitu perkara yang mendatang. Itu tidak boleh berlapik. Yang berlapik itu dia datang baru, maka kita tak boleh sujud di atasnya. Kalau kita sujud di sejadah sekarang ini, kita anggap bahawa ini adalah sejadah tempat sujud kita, situ dipanggil sejadah, maka tidak dikira sejadah ini sebagai berlapik dahi. Tak berlapik dahi. Tapi kalau tadi songkok tadi tu jatuh, gitu, lepas tu kita sujud di atas songkok tu, maka perkara ni tadi tak ada. Lepas tu dia jatuh. Dia jatuh. Kita sujud atas dia. Sujud atas dia. Sujud. Maka ni dikira berlapis. Sebab apa berlapis? Sebab dia baru datang. Termasuklah serban, termasuklah ridak, termasuklah telekung. Kalau kita dia jatuh, baru jatuh di tempat sujud itu, maka itu dikira berlapis. Tapi kalau awal-awal dah letak, tak apa. Serban, ridak, kita letak dah. Sebelum solat dah letak. Maksudnya kita iktiraf itu tempat sujud kita. Itu tidak mengapa, tidak dikira berlapis. Tapi kalau kita tengah solat, dia jatuh, kemudian kita sujud atasnya, itu dikira berlapis. Orang perempuan, telekung. Terbuka ni, besar, telekung besar. Bila sujud, dia turun ke bawah. Bila kita turun dahi tu, dia masih lagi di sini ada telekung lagi. Kita pun sujud di atas telekung tu, dikira berlapis. Dikira berlapis. Sebab apa? Tadi tak ada. Bila kita turun baru ada. Sebab itu jangan besar sangat telekung tu. Memang suruh besar, tapi bukan sampai kembang habis, sampai boleh 3 orang masuk. Memanglah dia buka ke depan situ. Habis nak tunjukkan Khadijah lah, Nelofa lah. Benda tu dekat ujung kan. Kalau tak dikembangkan tak nampak. Jadi dia kena kembangkan. Baru memang sujud nampak. Nelofa punya. Ini mahal ni Nelofa. Dia tu nak tarik bukan sekali tarik. Dia tarik. Mata orang tu ikut. Yang buat kerja macam tu orang perempuan. Nak sembahyang betul-betul. Jangan nak tunjuk Nelofa punya ke, Khadijah punya ke, apa benda apa yang sibuk tu. Kita tumpukan untuk solat dan jaga hati, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan?
Kembung dikira meletak, walaupun kembung dikira letak juga. Yang penting meletak, jangan terapungkan, itu je. Dia nak letak sumber tapak ke, dia nak kuncupkan ke, tak kisah. Tapi jangan gitu je, tak boleh lah. Penting kena lantai. Ustaz, bagi bicara sikit Ustaz tentang turun sujud tadi. Kita tahu ada yang dikenakan, kita ulangi sebab ini memang ada lantai, lutut, dua lutut dan dua tapak kanan, sekretari lah. Kita turun, ada yang boleh turun lutut dulu, ada yang boleh turun tangan dulu, tapi tak yang turun kepala dulu lah. Lutut dan Tangan. kalau tak boleh lutut ni, tangan boleh juga. Tak boleh, tak bercerai. Sebab ada orang sakit lutut, jadi turun tangan dulu. Tak cerai Ustaz. Dalam bab turun daripada sujud itu, dalam mazhab Syafi'i, sunat turun sujud dahulu. Sunat turun lutut dahulu ketika sujud. Itu normal, yang normal. Maksudnya kalau dia kuat, turun lutut dulu baru tangan. Tapi mazhab yang lain, tangan dulu baru lutut. Itu mazhab yang lain. Tapi kita mazhab Syafi'i, lutut dahulu baru tangan bila bab turun sujud. Tapi bagi orang yang tak sehat, saya sendiri pun kadang lutut ni kadang ada rasa-rasa sakit, kena turun tangan dululah untuk cover sebelum, kalau tidak daripada kita tertonggeng ataupun makin mudarat lutut tu. Sebab orang yang boleh turun lutut dulu ni orang yang maksudnya dia kuat lagi dan lututnya tu memang normal, sehat, boleh turun lutut dulu sebab dia sehat. Tapi kalau tak berapa nak sehat, coverlah dengan tangan. Cover dengan tangan, letak dulu. Baru lutut. Yang penting turun, jangan tak turun, itu je. Jadi ikut kemampuan kita. Kalau tapi kita mampu buat sebaik yang mungkin lah. Kita buat yang sunnah yang kita faham. Sebab apa? Kita mampu. Lutut kita tak ada masalah, semua tak ada masalah, sehat. Turun lutut lah. Sebab tak ada masalah. Tapi bila ada masalah, okeylah turun. Jangan paksa diri, nanti mendorakan lagi. Lutut ni dah kosong dah ni, air tak ada dah. Gel dah tak ada dah, dia punya krim apa semua tu. Bila turun nanti jadi pakai tangan dululah, slow-slow. Turun tu slow je. Ikut kemampuan, ikut orang muda. Turun tu, kamu angkat lah. Tak kisahlah. Angkat nak betulkan buntut dulu. Kan? Ikut kemampuan yang ada. Yang penting boleh sujud. Sebab apa? Ni nikmat sujud ni kita jangan sampai hilang. Yang penting boleh sujud walaupun lambat sikit. Imam dah cepat dah tu. Tak apalah, Mam kau sehat. Aku tak sehat sangat. Nak betul punggung, nak betul tangan, nak letak macam mana punggung ni, letak sebelah kiri ke belah kanan pun susah kadang-kadang tu. Ya. Orang tak sehat, orang sehat tak kisah. Kan? Yang penting ikut mana yang kita mampu. Asal sunnah, lutut dulu. Lutut dulu. Habis kau tangan tak sunnah. Sebab saya dah tak mampu, tetap dapat sunnah. Sebab apa? Itu kemampuan yang kita ada. Jadi dan tak salah pun. Sebab itu mazhab yang lain itu ada khilaf di situ. Mazhab yang lain boleh tangan. Jadi tak ada kesalahan pun. Tapi ikut kemampuan yang ada. Masa mampu, ikut betul. Turun. Masa tak mampu, tangan dulu. Begitulah. Jangan tak turun, tak semayang. Sudah, itu je. Itu je. Lain? Ya, bagi orang perempuan sekejap. Orang perempuan. Ustaz ada dua soalan. Pertama, kaki orang perempuan masa sujud. Yang satu lagi, ada yang masa di Mekah, bila kita solat, kita mata kita tunduk menghadap sejadah. Tapi ada yang pandang ke Kaabah. Terima kasih Ustaz. Orang perempuan tetap semacam saya sebut, dalam apa keadaan pun sentiasa dia rapat kaki dan tangannya. Tangan sikunya sentiasa berada di rusuk kanan dan kiri, dan kaki sentiasa rapat. Kaki sentiasa rapat. Dalam keadaan berdiri, sujud tetap rapat.
kaki orang perempuan. Jadi kalau berdiri maksudnya rapat begitulah. Orang lelaki boleh rapat, boleh renggang. Orang lelaki. Orang perempuan sunat rapat terus. Sunat rapat itu orang perempuan. Itu menunjukkan bahawa Islam tu mengajar orang perempuan ni penuh dengan ketertiban. Penuh dengan tertib. Kita orang lelaki penuh dengan kegagahan, hebat tunjuk. So itu dia berbeza dia fizikalnya. Okey. Tengok bawah tentang pandangan bulan. Kita dalam mazhab Syafi'i tetap kekal walaupun di depan Kaabah disunatkan melihat di bawah. Walaupun ada pendapat yang lain sunat tengok Kaabah, tapi dalam mazhab Syafi'i tetap solat itu sunat melihat di bawah. Sebab Kaabah itu bukan Tuhan. Memang tengok dia tu pahala. Bukan tengok itu memang dia pahala. Memang ibadah tengok Kaabah, tapi masa solat tetap disuruh melihat tempat sujud ketika berdiri. Ketika duduk antara dua sujud. Lihat di bawah. Kenapa disuruh melihat di bawah? Nak menunjukkan bahawa kita ni penuh dengan rasa kemaluan dengan Allah Ta'ala. Sebab apa kita kemalu? Sebab kita banyak menghadap Allah ni dengan penuh dosa di bawah. Malu kita. Itu sifat kita. Malu. Macam kita depan bos ke, depan mak bapak ke, kena marahkan dia. Kecuali budak kurang ajar je. Tegak je. Makin marah makin tegak. Itu budak kurang ajar. Sama lah sifatnya. So itu kita depan Allah Ta'ala lebih daripada itu. Kalau dengan manusia pun kita gitu, dengan Allah Ta'ala lebih malu kita. Allah, ya Allah, aku bawa depan kau ni, aku bawa dengan dosa-dosa yang banyak, yang engkar dengan kau. Malu gitu. Sebab itu disuruh tundukkan pandangan tu ke bawah. Masa sujud memang ke bawah lah. Masa tahiyat saya dah melangkau ni. Belum sampai itu sebenarnya. Sunat melihat ujung jari ini yang kita angkat. Sebab apa sunat melihat ujung jari? Masa ketika itu semua kita hanya satu saja, mengesahkan Allah Ta'ala. Dari pandangan, dari perbuatan, angkat jari, dari hati, semuanya mengesahkan Allah Ta'ala. So, itu disuruh melihat ujung-ujung jari telunjuk yang kita angkat itu. Setelah tahiyat. Siapa tadi? Tak ada kena-mena lah dengan sujud lah. Okey, bila ini berkaitan dengan solat duduk. Daripada yang saya difahamkan, solat duduk atas kursi ini adalah sebenarnya pilihan yang kelima antara duduk yang di atas sejadah, sehingga tetapi pada kita biasanya kita ambil mudah terus duduk atas kursi dan tak kalah dengan itu masalahnya. Itu duduk atas kerusi ini syaratnya dia orang yang tak boleh turun ke bawah. Tu baru duduk atas kerusi. Baru duduk atas kerusi. Maksudnya daripada berdiri dia tak boleh turun ke bawah. Maka dia kena duduk atas kerusi. Kalau dia boleh turun ke bawah, maksudnya dia boleh sujud, boleh duduk antara dua sujud, dia boleh duduk tayat awal, dia boleh duduk tayat akhir. Dia hendaklah duduk di bawah, bukan duduk di atas kerusi. Kalau dia boleh berdiri dulu, bila lepas berdiri, untuk rakaat pertama dia boleh rokok, dia boleh i'tidal, tapi bila sujud, bila turun, dia tak boleh naik balik. Maka hendaklah dia terus duduk di situ untuk rakaat yang seterusnya. Untuk rakaat yang seterusnya. Sebab apa? Dia boleh sujud, dia boleh duduk antara dua sujud, boleh sujud yang kedua, dia boleh duduk tayat awal, dia boleh duduk tayat akhir. Cuma tak boleh berdiri saja. Tak apa, sebab tak mampu untuk berdiri. Tak mampu untuk berdiri. Orang yang terus tak boleh berdiri, maksudnya dia memang dia tak pergi ke masjid surau. Dia sembahyang tempat yang dia duduk. Kan? Kalau orang yang boleh pergi ke surau, dia mesti boleh berdiri dulu. Sebab pasal malam dia boleh 2 round pusing. Cuma duduk,
Bila dah duduk tak boleh diri, dia kata. Tak apa. Diri boleh pusing. Bila duduk dia tak boleh nak bangun balik. Itu. Maksud dia kena berdiri untuk rakaat yang seterusnya baru dia duduk saja di bawah. Bukan duduk atas kursi, tak boleh. Duduk di bawah. Sebab dia boleh sujud, duduk terus. Orang yang langsung tak boleh berdiri, maksudnya dia akan solat di tempat yang dia duduk. Atas katil ke, mana ke. Maksudnya dia akan terus duduk lah memang. Bermula dari awal takbiratul ihram sampailah tahiyat akhir, dia solat duduk terus. Duduk di mana? Duduk tempat yang dia duduk. Bukan duduk atas kursi. Duduk di tempat atas katil ke, atas cushion ke, tak kisahlah, bawah ke. Hasil maksudnya yang lain rukun yang boleh, yang lain dia boleh. Cuma rukun yang berkaitan ketika berdiri itu dia tidak boleh sempurna. Apa dia? Berdiri, rokok dan i'tidal. Itu tidak sempurna. Bukan dia tak buat, tapi tidak sempurna. Tapi yang lain boleh sempurna. Sujud boleh sempurna. Duduk antara dua sujud boleh sempurna. Sujud kedua boleh sempurna. Duduk tahiyat akhir boleh sempurna. Maka dia kena duduk. Bukan duduk atas kursi, itu tak boleh. Jadi duduk atas kursi ni bagi orang yang tak boleh turun ke bawah saja. Duduk atas kerusi. Lututnya dah keras, pasang besi. Mungkin itu duduk atas kursi lah. Tapi kalau boleh turun, kena duduk di bawah, bukan atas kerusi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini Ustaz, ingatkan dia tentang sujud posisi kaki dia tu. Kalau Ustaz katakan kena belakang kaki dia lah tadi, jari. Itu saya nak tanya, adakah apa nama tu semua mazhab sama macam tu? Kalau kita tengok kebalikannya dari dulu lah, saya tahu nampak ramai orang sujud yang mana telapak kaki itu mengarah ke atas. Ini yang atas tu yang kena di lantai. Itu banyak. Macam mana tu? Maknanya tak lengkap lah dia tujuh anggota. Tak payah cerita mazhab lah. Orang Malaysia semua orang mazhab Syafi'i. Yang cerita mazhab lain lah. Mazhab Syafi'i tak betul, takkan dia nak belajar. Dia belajar, saya bab sujud belajar Hanafi, dia kata. Saya bab sujud belajar Maliki. Bohong lah. Bohong. Maksudnya dia tak belajar. Tak belajar. Tuan-tuan. Kalau dia belajar, okey, nak ikut mazhab Maliki, ikut mazhab Maliki. Betul. Mazhab Maliki memang dahi saja. Tapi bukan sujud aja engkau buat Maliki. Yang lain semua ikut Syafi'i. Tak betul lah. Tak boleh. Maksudnya dia tak belajar. Tak belajar. Kalau begitu tidak sah hukumnya. Ramai yang solat macam mana yang sujud. Tanya sujud gini. Gini ke? Ini semuanya tidak sah. Sebab apa? Tidak mendirikan jari. Tak dirikan ya, jari gini. Ke belakang saja tidak sah. Tuan-tuan. Jangan cerita bab mazhab. Bila masa awak belajar mazhab lagi ni. Tiba-tiba bab sujud mazhab lain pula. Maksudnya dia tak belajar. Dia tak tahu. Dia main solat saja. Solat dia. So itu suruh apa? Suruh belajar. Kalau betul mazhab lain, betul maksudnya dari awal sampai betul. Betul. Kalau mazhab Maliki memang dahi saja. Yang lain pun tak kisah. Yang penting dah dahi. Tapi saya cakap pun tuan-tuan tahu. Yang lain tuan-tuan tahu? Tak tahu. Takkan buat sujud dia tak boleh. Bila berdiri Syafi'i, bila sujud Maliki, rokok Hanafi. Wah, semua mazhab ada dalam solat satu solat. Mana boleh? Mana boleh? Ceritanya dia tak belajar sebenarnya. Dia tak belajar. Jadi tak belajar macam mana? Orang buat ibadah belajar dulu baru buat ibadah. Bukan buat dulu baru belajar. Tapi dah tahu sekarang, alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya dah belajar. Masalah dia langsung tak belajar. Buat dia. Allah, tuan-tuan. Macam mana tu? Habis sah tak? Kalau Allah terima lah. Kalau Allah terima, nasib lah. Tak terima je lah. Nak macam mana? Memang dia tak belajar. Tawakal aja lah. Taubat aja. Tuan-tuan, taubat sajalah. Allahu a'lam. Ada lagi? Maki kanan ni. Bagi orang tua tu, bagi adik juga. Saya ada satu soalan. Ini bukan bab sujud lah, tapi mungkin bab umum masa solat Jumaat kan. Imam
kalau dia jawab mesej, adakah dikira berbual? Persoalannya, masa khutbah dia jawab WhatsApp. Contohnya lah WhatsApp. Adakah dikira dia berbual? Adakah dia dikira Berbual. berbual? Kalau kata diam pun tak boleh, apa lagi jawab mesej? Kata diam tu sangat bagus sebenarnya. Nasihat kawan, suruh diam dengar khutbah. Tu kan dakwah sangat bagus. Itu pun tak boleh. Apa lagi kita tak tumpu pada khutbah, sibuk jawab WhatsApp. Apa lagi? Lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Itu maksudnya Rasulullah tunjukkan tu yang tinggi sekali tau. Itu pun tak boleh. Apa lagi yang lain-lain? Lagi tak boleh. Tengok WhatsApp, jawab WhatsApp, lagilah tak boleh. Apa lagi berbual lara, lagi tak boleh. Nasihat, diam. Itu pun tak boleh. Jadi maksudnya itu sebesar-besar tu sebab dakwah tu. Itu sebesar-besar. Itu tak boleh, apa lagi yang lain? Lagi tak boleh. Ini yang masalahnya. Sebab itu dia kata dengar dan diam. Tumpukan dengar betul-betul. Diam maksudnya bukan tidur. Diam dengar, bukan diam tidur. Ini diam tak dengar, tidur. Memang dia diam, tidur pula. Kan dia kata dengar, diamlah, dengarlah. Diam dan dengar, bukan diam tidur. Lagi teruk. Tadi main handset boleh dengar lagi. Yang tidur lagi teruk. Sebab langsung tak dengar. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dengar khutbah tidur? Ya Allah, 7 tahun masuk khutbah dia berlari. 70 tahun masuk khutbah dia tidur. Bila nak dengar nasihat? Bila nak dengar nasihat? Tuan-tuan, ini kena ambil muhasabah ni tuan-tuan. Jangan tidur, tak boleh. Main handset tak boleh, lagi tidur langsung tak dengar. Allah, itu satu. Kadang Bilal pula Imam Mekah pun ada. Dia kata, tuan-tuan, diam. Dengar. Tak, tu, garang tu. So diam dengan taat. Lepas tu dia yang memekak. Amin, amin. Tadi seorang diam, lepas tu dia memekak pula. Mana boleh amin? Kuat-kuat. Amin slow je, bukan pakai mikrofon. Sebab semua khutbah yang disebut oleh khatib adalah dipanggil khutbah. Sama ada dia nasihat, sama ada dia doa, sama ada dia baca Al-Quran, itu semuanya khutbah. Bila dia khutbah, semua kena dengar. Tiba-tiba Bilal memekak, amin kuat-kuat. Allahumma salli wa sallim. Selawat pula dia. Tadi kau kata suruh diam, dengar dengan taat. Lepas tu kau selawat kuat-kuat, kenapa? Bertembung suara dia dengan khatib. Tak boleh. Tadi kan suruh diam. Diam lah. Nak selawat? Boleh. Perlahan saja. Selawat sendiri-sendiri. Allah. Bukan tak boleh nak selawat. Boleh. Tapi sendiri. Bukan pakai mikrofon. Sebab kita dah mengganggu khatib. Orang yang boleh suara kuat ketika khutbah hanya khatib seorang sahaja. Yang lain semua dengar. Bilal ke, tak Bilal ke, semua kena dengar. Itu yang nasihat yang disebut oleh Bilal tadi. Taklah diam, walaupun kata diam kepada sahabatnya, maka luputlah pahala Jumaatnya. Pandai dia nasihat orang. Tapi dia pun tak faham apa yang dibaca hadis tadi tu. Lah. Ni tapi ni surau aja tak kena lah. Kalau bila masjid semua kena ni. Allah. Last. Lebih ni, lepas ni kena bayar lebih. Dari kaki tu, kalau kita wuduk tu macam sakit kaki ke, dia tak dapat nak buat semua. Dia kalau wuzur tak payah tanya. Wuzur tu sembuh. Buat apa yang kita mampu je lah. Dah mau wuzur. Jangan tak boleh paksa. Jari memang dah boleh tegak aja. Kena cagu. Cagu ni macam mana nak kemek kan? Tekan. Cagu. Nanah dah. Tekan. Meraung kita. Dah lah, letak je lah. Yang nak tekan juga sebab apa? Ustaz Azmi kata aduh kena tekan sikit. Tekan. Terkeluar nanah lu tu. Sudah. Balik menangis. Sakit. Tak. Dalam Islam, itu Allah sebut la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beri taklif, tanggungjawab, kewajipan
memberatkan kepada semua manusia yang beriman ni. Semuanya Allah begitu dengan kemampuan kita. Jadi apa yang kita mampu, kita buat. Tapi bukan meringan-ringankan, mudah-mudahkan. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau tak mampu, semampu yang mungkin aja. Mampu buat yang lebih baik sekali. Itu tuan-tuan. Allah. Setakat itu dulu lah. Apa yang baik dan Allah Ta'ala apa yang mudah dalam saya sendiri. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم نور قلوبنا بالهداية القرآن اللهم نور قلوبنا بالهداية القرآن اللهم نور قلوبنا بالهداية القرآن يا الله بارك لنا هداية القرآن يا الله بارك لنا هداية القرآن يا الله بارك لنا هداية القرآن